Hai, nama saya Cikgu Paul. Okey, pada hari ini saya ingin membuat satu perkongsian tentang satu tajuk yang agak popular dalam peperiksaan SPM Sejarah Kertas 2. Tajuk yang saya masukkan ini adalah tajuk Imperialisme Barat di Asia Tenggara. Itu bab 1 tingkatan 5. Okey, para pelajar harus tahu tajuk Imperialisme Barat juga terdapat dalam bab 9 tingkatan 4. Okey, jom kita lihat kekerapan keluar topik imperialisme barat ini dalam kertas 2. Okey, bermula dari SPM 2004, 2005, 2007, 2011, 2014 dan 2016, itu SPM ulangan, dia muncul sebanyak 6 kali. Dan pada tahun SPM 2017, dia muncul pada kertas yang ketiga. Jadi ini menunjukkan soalan ini kerap keluar dan agak popular. Jadi marilah kita fokus kepada topik-topik ataupun kandungan imperialisme barat yang para pelajar harus ingat. Okey, yang pertama adalah tentang maksud imperialisme. Okey, sebelum itu, maksud penting. Okey, maksud ini dia penting sebab dalam SPM kertas 2 selalu ada soalan tentang maksud. Okey, contohnya tingkatan 4, kita telah belajar tentang maksud khalifah, maksud hijrah. Okey. Selain itu, dalam bab yang ke-9 tingkatan 4, okey, kita juga belajar tentang maksud apa? Renaissance, maksud Reformation. Okey, dalam tingkatan 5, contohnya maksud nasionalisme. Okey, dalam bab yang ke-9 tingkatan 5, maksud Perang Dingin ataupun Blok Dunia. Okey, dan dalam bab 1 kita ada lagi satu, iaitu imperialisme, maksud imperialisme. Jadi para pelajar tolong tumpu perhatian kepada maksud. Okey, soalan yang berkaitan tentang maksud. Okey, apa maksud imperialisme? Okey, dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Okey, jadi kata kunci untuk memudahkan para pelajar ingat adalah yang pertama, meluaskan pengaruh atau wilayah. Okey. Yang kedua, menjajah negara lain ataupun menjajah. Yang ketiga, untuk kepentingan. Okey, jadi mereka meluaskan wilayah dengan menjajah untuk kepentingan. Okey, sebagai contoh, siapa yang meluaskan pengaruh, siapa yang menjajah? Britain. Dia jajah mana? Dia jajah tanah Melayu. Untuk kepentingan apa? Untuk mendapatkan biji timah. Okay, yang kedua adalah kuasa barat dan imperialis ataupun penjajah barat. Okay, di sini kita ada beberapa nama kuasa barat. Okay, Portugal yang menjajah Melaka, Britain menjajah tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Burma, Belanda, Indonesia, Perancis, Indochina, itu Vietnam, Kampuchea, Laos. Tapi biasanya Indochina ini kita rujuk Vietnam lah. Okay. Sepanyol, Filipina, Amerika Syarikat Filipina, manakala Siam tidak pernah dijajah. Okey, daripada banyak-banyak kuasa barat ini, para pelajar sebenarnya ingat 2 ataupun 3 cukup. Sebab dalam kertas 2, bila dia tanya tentang nama seseorang, nama tempat, biasanya dia minta pelajar tulis 2 sahaja. Okey, jadi saya di sini saya ingin showkan pelajar ingat Britain dengan Perancis. Okey, mengapa saya kata sedemikian? Sebab nanti bila pelajar masuk ke bab 9 tingkatan 5, dalam tajuk Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, para pelajar akan jumpa nama Britain dan Perancis sekali lagi. Jadi saya rahsiakan kita ingat nama Britain Perancis dari awal. Nanti bab 9 senang ingat Britain Perancis. Okey, lagi satu tajuk yang para pelajar kena tahu adalah faktor imperialisme barat. Okey, di sini ada 6 faktor: kedudukan Asia Tenggara, kekayaan bahan mentah, revolusi pendastrian, sistem pengangkutan dan perhubungan, pasangan kuasa barat dan beban orang putih.
Okey, jadi di antara tajuk-tajuk ini, faktor-faktor ini ya, faktor yang penting adalah ini, okey, satu, sistem pengangkutan dan perhubungan. Okey, dua, berbang orang putih. Saya rasa ini yang paling popular, berbang orang putih sebab selalu ditanya. Okey, kita tengok yang pertama, kedudukan Asia Tenggara. Okey, Asia Tenggara ini kedudukan dia macam mana? Dia strategik. Okey, mengapa saya kata strategik? Sebab dia terletak di antara China dan India. Dia terletak di antara tengah-tengah. Ini kawasan Asia Tenggara lah. Thailand, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Filipina, Indonesia ni kawasan Asia Tenggara lah. Asia Tenggara lah. Okey, jadi kalau kita lukis kawasan di sini, dia terletak di antara tengah-tengah India dengan China. Okey, mengapa India dengan China? Sebab pada masa itu Barat datang ke India dan China untuk mencari pasaran. Sebab China ini terutamanya pasaran dia luas. Okey. Jadi untuk mencari pasaran yang luas. Okey, yang kedua, Asia Tenggara ini dia penting kerana tanahnya subur. Okey, sesuai untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian dan dia kaya juga dengan bahan mentah seperti biji timah. Okey, kedua, kekayaan bahan mentah. Okey, kekayaan bahan mentah seperti biji timah, kayu jati, tebu dan kelapa. Okey, paling senang ingat biji timah. Okey. Asia Tenggara dia kaya dengan bahan mentah itu biji timah. Okey, ini biji timah lah. Okey, revolusi pendestrian, faktor yang ketiga. Okey, revolusi pendestrian ini dia berlaku di Eropah. Okey, jadi pada masa revolusi pendestrian banyak kilang-kilang muncul. Jadi kilang-kilang ini menghasilkan banyak hasil, okay, secara besar-besaran. Jadi untuk menghasilkan hasil ini secara besar-besaran, mereka perlu bahan mentah. Contohnya, mereka perlu biji timah untuk industri mengetin makanan di Eropah. Okay. Dan di samping itu, mereka juga perlu mencari kawasan yang baru di kawasan Asia Tenggara dan Asia sebagai kawasan pasaran. Okey, faktor yang seterusnya adalah sistem pengangkutan dan perhubungan. Okey, jadi di sini kita ada dua, satu pengangkutan, satu perhubungan. Kita lihat yang pertama dulu, pengangkutan. Okey, pengangkutan yang saya masukkan di sini adalah satu, kapal berkuasa wap dicipta. Dua, pembukaan terusan Suez. Okey, kita lihat yang pertama dulu, penciptaan kapal berkuasa wap. Kapal wap. Okey. Jadi kapal wap ini dia lebih cepat dan lebih selamat. Di samping itu, dia boleh bawa muatan yang lebih banyak dan menjimatkan kos. Okey, dulu sebelum kapal wap dicipta, Barat mereka guna kapal layar. Kapal layar ini dia perlu kuasa angin, kuasa air untuk menggerakkannya. Jadi perjalanan kapal layar ini agak lambat. Okey, jadi dengan kapal wap ini perjalanan menjadi cepat dan selamat serta muatan yang dibawa pun banyak. Okey, yang kedua adalah terusan Suez. Bukan terusan Suez. Sebelum terusan Suez dibuka, okey, bagaimanakah orang Barat pergi ke Asia atau Asia Tenggara? Okay, contohnya Portugal. Dulu mereka ingin ke Melaka. Macam mana mereka datang ke Melaka? Okay, kalau itu laluan lama, Portugal di sini ya. Bila mereka ingin ke Melaka, mereka perlu melalui kawasan-kawasan Afrika. Okay, mereka perlu lalu ke kawasan yang di hujung Afrika yang dipanggil sebagai Tanjung Harapan. Barulah ke Melaka atau Asia Tenggara. Jadi perjalanan laluan lama ini agak panjang dan tidak selamat. Okay, mengapa saya kata tidak selamat? Sebab mereka terpaksa lalu kawasan lautan. Okay, di mana aliran airnya cukup deras, cukup bahaya. Okay, silap-silap kapal layar mereka boleh tenggelam. Okay, jadi seorang jurutera Perancis, dia telah membuat satu laluan baru menerusi pembukaan terusan Suez. Okey, jadi terusan Suez dia terletak di sini.
Okey, ini adalah terusan Suez. Okey, dalam terusan Suez ini perjalanan menjadi pendek. Ia memendekkan perjalanan. Okey. Kalau dulu panjang kan, sekarang mereka cuma potong bahagian sini, lalu bahagian sini dan guna laluan baru ni ke Asia Tenggara. Okey, cuba lihat jarak laluan ini ya. Okey, laluan baru ni dia lebih pendek, lebih cepat, lebih pendek dan perjalanan dia lebih selamat sebab risiko tidak perlu melalui lautan. Okey. Dan dia menjemakan kos. Okey, kita lihat hubungan pula. Okey, hubungan kita ada ciptaan telegraf. Okey, telegraf. Jadi telegraf ini arahan dapat diberikan dengan lebih cepat. Okey, arahan dia lebih cepat dan lebih berkesan kepada pegawai di tanah jajahan. Selain itu, telegram ini dia memudahkan perhubungan antara ahli perniagaan dengan wakilnya di Asia dan Asia Tenggara. Urusan perdagangan menjadi lebih pesat dan lebih lancar. Okey, kalau dahulu dia pakai surat sahaja. Surat ini lambat sampai. Okey, telegraf, mesej dapat disampaikan dengan kadar yang segera. Okey, faktor yang seterusnya adalah persaingan kuasa-kuasa barat. Okey, jadi barat ini mereka perlu bersaing untuk apa? Bertapakan tanah jajahan. Sebab ia akan memberi pihak barat sanjungan. Kalau tanah jajahan mereka banyak, mereka akan dapat sanjungan. Okey. Dan tanah jajahan ini dia melambangkan kekayaan dan kekuatan sesebuah kuasa barat. Okey, kita lihat contohnya. Okey, contohnya kita lihat sini. Okey. Portugal dia menjajah Melaka sahaja, satu kawasan sahaja. Britain dia menjajah 4 kawasan. Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Burma. Maksudnya Britain kuat. Perancis, Indochina. Tapi Indochina ni ada 3 negara. Vietnam, Kampuchia, Laos. Maksudnya dia kuat juga. Okay, Belanda, Indonesia. Satu negara. Tapi Indonesia ini banyak pulau. Jadi maksudnya Belanda ni kuat juga. Okay. Jadi masing-masing ini mencari tanah jajahan yang banyak. Untuk membuktikan kekuatan mereka. Okay, dan yang terakhir adalah faktor slogan bebang orang putih. Okay, dalam bahasa Inggeris, white man burden. Okay, beban. Okay, beban ini tanggungjawab. Okay, jadi kuasa barat mendakwa mengapa mereka datang ke Asia Tenggara untuk menjajah. Sebab kuasa barat ini kata mereka ini lebih bertamadun dan lebih maju berbanding dengan penduduk Asia Tenggara ataupun Timur. Okay, kalau kita lihat gambar ini ya, orang barat okay, pakaian dia lebih smart, lebih kemas. Okay, lebih gentleman, lebih baju. Kalau barat tengok pakaian mereka jarang, miskin. Okay, jadi barat kata mereka ni lebih bertamadun. Jadi mereka ada tanggungjawab untuk apa? Untuk memimpin, untuk ajar orang Timur. Orang Timur ni orang Asia Tenggara, orang Asia, untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Dan orang barat kata mereka ini memiliki tanggungjawab untuk mentamadunkan orang Timur supaya kehidupan mereka sejahtera. Siapa yang kata? Britain, Belanda, Perancis. Di samping itu, orang barat juga mendakwa mereka juga ada misi agama, iaitu menyebarkan agama Kristian. Contohnya Sepanyol, dia menyebarkan agama Kristian ke mana? Filipina. Jadi, ini merupakan tajuk-tajuk yang para pelajar kena tahu. Okay? Itu tentang imperialisme barat. Okay? Para pelajar kena tahu tentang apa? Saya ulangi, maksud imperialisme barat, kuasa-kuasa yang terlibat dalam menjalankan imperialisme barat, contohnya Britain dengan Perancis, serta faktor penyebab imperialisme barat. Okay. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.